dakwaan gangguan seksual. Bukit Aman menggantung tugas serta-merta dua anggota polis yang didakwa terbabit dalam kejadian gangguan seksual. Kuasa sesuatu pengalaman kereta wanita ini dan menjalankan siasatan terkunci. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sahabat hari, kita pasti terdengar tentang berita berkaitan dengan gangguan seksual dan ia telah menjadi kebiasaan kepada masyarakat ini. Perkara ini membawa kita kepada persoalan yang paling umum. Apa itu gangguan seksual? Gangguan seksual ialah perbuatan yang tidak bermoral oleh seseorang individu pada individu yang lainnya, sama ada perbuatan tersebut baik melalui lisan maupun fizikal. Secara lisannya, individu mengeluarkan kata-kata yang lucah pada individu yang lainnya, manakala secara fizikalnya, individu memegang atau menyentuh bahagian sensitif individu lain seperti payudara, punggung dan alat kemaluan. Tajuk ini dipilih kerana masalah gangguan seksual pada masa kini semakin berleluasa. Individu yang tidak bertanggungjawab semakin berani melakukan gangguan seksual terhadap individu yang lain, terutamanya melalui media sosial. Seterusnya, gangguan seksual mengandungi pelbagai jenis dan bentuk. Antaranya ialah gangguan seksual secara fizikal. Ia merupakan segala perbuatan yang berbentuk sentuhan fizikal dan tidak diingini oleh seseorang sehingga mampu menyebabkan ketidakselesaan, tersinggung, malu, terhina dan terugut, seperti menggesel, mencium, mengusap dan sebarang sentuhan lain yang berunsur seksual. Selain itu, gangguan seksual juga hadir dalam bentuk lisan yang boleh ditakdirkan sebagai penggunaan bahasa yang berunsur lucah secara terang-terangan ataupun secara terselindung seperti berkias, yang menyebabkan perasaan tidak selesa, malu, tersinggung, terhina dan terugut. Contohnya, perbualan, memberi komen dan bercerita tentang perkara-perkara yang berunsur lucah. Di samping itu, gangguan seksual secara isyarat berlaku apabila pelaku menunjukkan kelakuan yang tidak senonoh kepada mangsa. Bagi contoh, sikap atau kelakuan yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menunjukkan jari tengah, menjerat bibir, merenung, menggoda, mengintai dan bahasa isyarat yang lain. Antara faktor terjadinya gangguan seksual ini adalah disebabkan oleh pemilikan kuasa. Mengikut teori organisasi, struktur organisasi syarikat yang biasanya menempatkan lelaki dalam kedudukan yang lebih berautoriti daripada wanita menyebabkan mereka lebih cenderung untuk menyalahgunakan kuasa mereka untuk melakukan apa sahaja terhadap kerja bawahan, terutamanya kerja wanita. Selain itu, kebebasan internet yang menyediakan bahan lucah turut menyumbang kepada gangguan seksual. Internet pada masa kini telah terbukti ianya amat mudah diakses oleh sebarang peringkat umur. Ini boleh menyebabkan bahan lucah yang dilihat menjadi sebati dengan diri, seterusnya menganggap perkara itu seperti perkara biasa lalu mengucapkan atau melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain tanpa menyedari perbuatan tersebut merupakan gangguan seksual. Tambahan pula, masyarakat yang menormalisasikan gangguan seksual ini boleh menyebabkan mangsa tidak berani dan tidak yakin mendedahkan perbuatan gangguan seksual pemangsa. Ramai orang yang membuat laporan di balai polis mengenai gangguan seksual yang akhirnya dipersendakan atau dipersalahkan kembali oleh pihak polis. Antara kesan gangguan seksual kepada mangsa secara fizikal adalah seperti masalah kesihatan. Contohnya gastrosis, iaitu masalah sistem pencernaan terutamanya kepada usus yang menyebabkan berlakunya sakit perut, muntah, bual, cirit-birit dan sebagainya. Selain itu, masalah seksual dan serangan panik yang berlaku disebabkan perasaan trauma. Kesan gangguan seksual secara mental pula ialah perubahan cara berfikir dan perilaku. Contohnya, ia akan menjatuhkan motivasi dan minat dalam suatu perkara atau bidang yang diceburi. Kecenderungan mendapat masalah mental seperti kebimbangan dan kemurungan. Berasa malu dan risau dengan masyarakat dan pandangan masyarakat serta keluarga sendiri sehingga terpaksa berdiam diri dan tidak melaporkan kepada polis tentang gangguan yang dialami. Secara keseluruhannya, kempen ini dapat menjadi suatu platform penting dalam memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang masalah gangguan seksual ini. Sebagai rakyat Malaysia yang menghormati antara satu sama lain, kita haruslah mengambil iktibar kepada kes-kes gangguan seksual yang berlaku di negara kita. Kepada mangsa, anda haruslah berani menjuarakan hak anda kerana anda berhak dilindungi. Mangsa perlu berani tampil membuat laporan polis agar pelaku dapat dibawa ke muka pengadilan. Kita sebagai masyarakat pula perlu bertanggungjawab dalam membantu gangguan seksual daripada terus berleluasa. Normalisasi terhadap masalah ini akan memberikan impak yang sangat buruk kepada generasi yang akan datang. Maka adalah penting bagi semua lapisan masyarakat untuk saling menghormati dan menjaga kehormatan diri sendiri dan orang sekeliling. Hentikan gangguan seksual. Ini bukan gurauan. Hentikan gangguan seksual.
gangguan seksual. Stop sexual harassment. Hentikan gangguan seksual. Hentikan gangguan seksual. Hentikan gangguan seksual. Hashtag ini bukan gurauan.